So kita akan teruskan dengan topik kita yang berikutnya, iaitu planning. Okey, bila kita bercerita mengenai management ataupun pengurusan, kita tak boleh lari daripada elemen-elemen ini. Okey, yang macam saya bagi tahu tadi, bila kita sebut management, dia akan melibatkan planning, organizing, leading dan juga controlling. Okey, dia ada 4. Okey, planning, organizing, leading dan juga control. So ada 4. Yang pertama sekali adalah planning. Okey, macam mana kita nak plan? Okey, macam mana kita nak merangka kita punya perjalanan dia tu. Okey, merangka. So kita kena plan. Dalam hidup kita pun perlukan, kalau kita boleh terapkan keempat-empat elemen ni dalam kehidupan kita, insya-Allah hidup kita akan lebih teratur. Hidup kita akan lebih manageable. Okey, kita lebih mudah untuk menguruskan kehidupan kita. Okey, dalam kehidupan kita, sebelum kita buat sesuatu benda, kita kena plan dahulu. Okey, kalau anda nak makan, sebagai contoh nak makan lah. Okey, anda lapar, anda nak makan. So dalam otak kita kena plan. Okey, kita nak makan apa? Okey, katalah nak makan mi goreng. Okey, nak makan mi goreng tu sama ada kita makan di luar, makan di kedai ataupun kita nak masak sendiri. Okey, katalah kalau kita nak masak sendiri. So kalau kita nak masak sendiri, apa yang bahan-bahan yang kita perlu ada? Okey, kita kena ada mi kuning. Okey, kita kena ada contohnya kicap, kita kena ada garam, kita kena ada ayam, kita kena ada sayur. So kita kena ada list of ingredient tu. Lepas tu bila dah ada list barang-barang yang kita nak masak tu, kita kena rancang juga. Okey, nak beli di mana? Okey, kalau nak beli di kedai runcit dekat dengan rumah, okey, ataupun nak beli di supermarket, itu semua kita kena rancang. Lepas tu nak pergi naik apa, harga berapa ringgit, duit nak kena bawa dalam dompet kena ada berapa. So semuanya melibatkan perancangan. Okey, dalam kehidupan kita hari-hari kita merancang. Okey. Jadi dalam catering management pun, okey, kita perlukan perancangan ataupun planning. Okey, untuk memastikan apa yang kita rancangkan tu, okey, kita punya objektif tercapai. Okey. So dia macam itulah. Biasanya sebelum kita merancang, kita kena ada dia punya outcome ataupun objektif. Okey. Macam tadi saya bagi contoh makan tadi tu kan. So objektif kita adalah untuk makan mi goreng. Itu adalah objektif kita. So macam mana kita nak mencapai objektif tu? Itulah dia proses perancangan kita untuk mencapai objektif tersebut. Okey. So dia kata, okay, after studying this chapter, you should be able to, okay, ni banyak sikit untuk planning ni, dia banyak sikit. Okay, describe why planning is the first catering management function. Okay, macam saya kata tadi kan dia ada function-function planning, organizing, leading dengan controlling. So dia adalah, planning ni adalah yang pertama. So nanti bila kita meneruskan dengan slide yang berikutnya, dia akan ceritakan kenapa planning ni adalah yang pertama. Okey. Lepas tu seterusnya dia kata bagaimana plan tu dia boleh jadi sebagai kita punya guidance, sebagai kita punya guide lah. Okey. Dia boleh ni membantu kita dalam mencapai matlamat. Okey. Seterusnya, explain how caterer prepares for an event. Macam mana preparation untuk event. Okay. Lepas tu, show the planning sequence all caterer must follow regardless of the event. Dia akan menunjukkan macam mana planning sequence, turutan kita nak merancang tu. Okay, kita kena ikut perancangan-perancangan ni tidak tanpa mengira apa jenis event sekalipun. Okay. Lepas seterusnya, dia kata explain how to formulate a catering plan. Okay, describe why a menu is one of the important element of catering plan. Okay, menu ni sangat penting. Okay, sebab menu tu adalah orang kata
salah satu daripada elemen penting untuk kita planning. Okay, dalam subjek kita ni ataupun dalam bidang kita sebagai caterer ni, menu tu adalah salah satu plan kita. Okay, alright. Lepas tu dia bagi tahu describe why a catering plan is complex. Okay, dan yang terakhir, provide example of how caterers plan. Okay, macam mana dia construct a business plan. Dan HACCP, okay, HACCP, Hazardous Analysis Critical Control Plan. Okay. Oh, ada lagi. Okay. Describe how caterers transform objective into operational task. Okay, lain-lain inilah. Okay, discuss why catering. So semua-semua ni anda akan belajar sehabis daripada kita menceritakan tentang topik ini. Okay. Okay, planning, the basic catering management function. Okay, ini dia ada bagi satu gambar rajah. Okay, so dia kata di sini. Okay, planning is the first function in catering management, betul. Okay, yang ini betul. The first, okay, dia adalah yang pertama. Okay, kemudian formulating a plan. Okay, kita memformulasikan kita punya plan. Okay, dia adalah permulaan kepada successful execution of catering event. Macam orang katalah, ada pepatah yang mengatakan if you fail to plan, you plan to fail. Kalau anda gagal untuk merancang, anda merancang untuk kegagalan. Okay, so itulah kata perancangan tu penting. Okay. Lepas tu dia kata di sini must have independent sub-plan. Okay, based on client need and caterer strategic plan. Okay, dia kena ada sub-plan. Kita ada plan A, plan B, plan C, plan D. Katakan kalau plan A tak jadi, kita kena execute plan B. Plan B tak jadi juga, plan C. Yang penting objektif tercapai. Okay, so dia kata successful caterer always plan ahead. Okay. Sebagai seorang caterer yang berjaya, kita kena ada satu pemikiran, orang kata kita dah nampak dah kehadapan tu macam mana. Okey, kita dah tahu dah apa yang diperlukan untuk event tu, kita dah boleh jangka dah, kita dah tahu, kita dah boleh agak dah. Dengan agakan kita tu, dengan jangkaan kita tu, kita dah boleh plan apa yang sepatutnya kita buat. Okey, so dia kata di sini adalah planning provide guidance. Okay, perancangan akan menjadi penunjuk ataupun petunjuk. Okay, plan. Okay, biasanya kalau kita buat perniagaan, kita ada blueprint. Kita panggil blueprint. Mana dah saya punya mah? Okay, blueprint. Okay, blueprint ni kalau bahasa Melayu saya tak ingat apa dipanggil. Cetakan biru blueprint. Okay, blueprint. Okay, outline for the event. Okay, dia akan bagi guidance dan juga direction. Okay, itu saya kata bila kita dah tahu objektif yang kita nak capai, kita akan rancang dan rangka apakah strategi-strategi yang perlu diambil, apakah perkara-perkara yang kita perlu buat untuk mencapai matlamat kita ataupun objektif kita. Nampak tu? Ini dia kata ni. Mana dah? Okey, objektif. To accomplish predetermined objective. Untuk mencapai objektif yang kita telah sasarkan tu. Okey. What if scenario? Okey. What if scenario ni adalah kita kena dalam plan kita, kita perlu masukkan what if. Apa akan terjadi sekiranya? Okey, contoh, anda nak buat catering kenduri kahwin. Okey, nak buat dekat tempat, dekat Dewan Permatang Pauh. Senang anda nak bayangkan. Dewan Serbaguna Permatang Pauh. Okey. What if, okey, apakah akan terjadi sekiranya tak boleh guna dewan tu? Okey. Ataupun apakah yang akan terjadi sekiranya di dewan itu masa time kita buat event bekalan air terputus, elektrisiti tak ada. Okey, apakah yang akan terjadi apabila
kita nak sediakan makanan pada hari yang tersebut, hari event tersebut, makanan kita tu basi contohnya. So kita kena masukkan plan-plan ni. What if plan ni? Apakah yang akan terjadi sekiranya? What if? Okay? Yang itu kita kena masukkan. Perlu ada daya imajinasi yang tinggi. Okay? Dalam apa-apa benda yang kita buat pun kita kena imagine ourselves. Okay? Doing that thing. Okay? And then we have to anticipate what will happen. Okay? If not according to plan, we must have a backup plan. Okay, either it is plan B, plan C or plan D until whatever plan it is. Seterusnya, okay, planning, the basic catering management function. Okay, getting ready to plan. Apa yang dikatakan di sini, the longer the length of time between booking the event and its implementation date, the better opportunity a caterer has to create a detailed plan. Makna kata, jika booking event itu lambat lagi, okay, katakan sebulan lagi, okay, so masa yang ada untuk sebulan tu kita boleh gunakan sebaik-baiknya untuk kita plan betul-betul macam mana kita nak handle catering tersebut. Okay. So lagi lama, lagi baguslah kalau kita gunakan masa tu sebaik-baiknya untuk kita plan. Okay? Janganlah masa yang panjang itu anda sia-siakan dan anda buat planning pun sama juga last minute. Contohnya dia tempas sebulan lagi, tapi 2-3 hari sebelum event tu barulah nak plan. So tak guna kalau orang tu booking awal. Okay. Dan disebabkan itu juga, okay, kebanyakan caterer dia perlukan tempahan awal untuk sesuatu majlis, okay, supaya caterer itu boleh buat planning untuk memberikan yang terbaik untuk anda, okay, sebab tu kena begitu awal. Okay, initial meeting dia kata discussion with key staff member, okay, generate event specific guideline ataupun objektif for the event. Kita kena meeting, katakan kalau kita caterer yang ada staff, okay, kita perlukan meeting bersama staff-staff yang ada untuk kita membincangkan macam mana cara untuk kita mencapai objektif tersebut. So kalau kenduri kahwin, okay, contoh kenduri kahwin, event itu, so objektifnya adalah untuk melaksanakan kenduri kahwin pada sekian-sekian tarikh. Okay, dia punya keperluan pula, okay, makanan menu dia macam ni. Makan untuk berapa orang macam ni. Okey, macam mana kita nak assign tugas? Okey, siapa yang akan masak untuk ayam masak merah? Siapa yang akan masak untuk nasi hujang panas? Siapa yang akan masak untuk acar buah ataupun acar jelatah? So kita kena plan semua tu. Macam mana kita nak plan? Kita kena ada meeting dengan staff. Okey. Alright, the plan and its delivery to customer should reflect the cost of the event. Okay, apa yang kita rancangkan perlulah reflect kepada berapa yang customer bayar. Okay, biasanya kalau untuk event yang dibayar mahal, preparationnya tu kena betul-betul lah. Tidak bermaksud kalau orang tu bayar murah, kita tak plan betul-betul. Tak. Maksudnya, kalau orang tu bayar mahal, okay, mestilah orang tu dia nak yang terbaik dalam dia punya event. Sebab tu dia sanggup bayar mahal. So, kita pun kena berikan yang terbaik. Okay. So, plan ni apa dia? Okay. Kalau ikutkan a simple equation of plan adalah client expectation tambah caterer's capability. Okay, apa yang klien tu dia expect, apa yang dia jangkakan, campurkan dengan kebolehan caterer tersebut. So macam itulah cara kita nak buat plan. Okay, so dia kata all caterers follow a typical planning sequence. Okay, planning sequence tu dia punya susunan lah. Kalau kita nak plan, untuk plan tu pun dia ada plan dia. Okay. Right. So macam mana planning sequence? Yang ini anda kena mahir, okay? Planning sequence, macam mana kita nak merancang. Yang pertama kita kena ada mission statement.
Okey, mission statement. Macam saya bagi tahu tadi, saya bagi contoh untuk mudah anda faham. Okey. Mission dia ataupun misi dia adalah untuk to handle a catering event for wedding sebagai contoh pada tarikh sekian-sekian. Okey. Mission statement dia adalah untuk melaksanakan wedding catering perkahwinan pada tarikh 12 hari bulan 12 sebagai contoh. Okey, 12 hari bulan 12 ni lah. Okey. Sebagai contoh macam itulah. Okey, apa objektifnya? Objektifnya adalah untuk menyediakan makanan dan juga untuk menyediakan servis yang terbaik. Okey, dengan bajet, berapa bajet? Okey, dia bagi bajet apa semua. Okey, menu dia apa. So objektif dia, objektif tu adalah untuk mencapai misi utama dia. Misi utama biasanya satu misi utama. Okey, mission dia biasanya satu sahaja mission. Objektif ni adalah yang lain-lain yang digunakan untuk support misi kita tu. So apa objektif dia? Macam saya cakap tadi, objektif dia boleh jadi menyediakan makanan yang terbaik, okey, menyediakan servis yang terbaik, okey, menggunakan kos yang telah diberikan untuk menyediakan makanan yang terbaik sebagai contoh. Okey. So lepas pada mission statement kita pergi kepada objektif. Okey, so lepas pada objektif, daripada objektif tu pula kita pecahkan kepada tugasan ataupun task. Saya bagi contoh, objektif yang pertama kita adalah untuk menyediakan makanan yang terbaik, yang sedap, yang lazat dalam kos yang telah diberi. Okey, so tugasannya adalah, okey, apakah menu dia? Okey, kalau katakan ayam masak merah, apakah bahan-bahannya? Kita kena dapatkan ayam yang terbaik dari segi kualiti dia. Okey, macam mana kita nak kata ayam tu terbaik? Okey, ayam tu haruslah fresh. Okey, berat seekor ayam hendaklah di antara 1.2 kilo sehingga 1.6 kilo. Itu kita punya specification kita. So kena detail betul-betul untuk mencapai matlamat utama dia tu. Okey, kemudian kita bundle task. Okey, bundle task tu daripada tugas-tugasan yang kita dah bagikan tu, tugasan-tugasan yang kita dah bagi, kita grupkan dia. Okey, kita bundlekan dia, tugasan tu, mengikut kepada kepakaran ataupun kebolehan orang. Mungkin orang ni dia pakar dalam masakan Melayu. So kita bagi tugasan tu kepada yang pakar dalam masakan Melayu. Mungkin juga dalam untuk catering, wedding catering tu dia nak ada makanan Melayu dan juga makanan Western. So yang kita dah bundlekan tugasan-tugasan untuk makanan Melayu tu kita bagi chef untuk masakan Melayu. Yang untuk masakan-masakan Western tu kita bagi untuk chef makanan Western. Untuk contohnya dia ada dessert tu kita bagikan kepada pastry chef sebagai contoh. Sebab tu kita kata selepas daripada kita dah bundle task, kita delegate. Okey, kita bahagikan mengikut dia punya authority tu dia punya dia punya kebolehan, dia punya kuasa dia punya jawatan dia. Macam tadi saya kata ada Western chef, ada Malay chef, ada pastry chef. Dan juga responsibility. Tanggungjawab untuk Malay chef apa dia? Tanggungjawab untuk Western chef apa dia? Tanggungjawab untuk pastry chef apa dia? Okey. Kemudian execute the plan. Okey, execute the plan ni kita jalankan apa yang telah kita rancangkan. Setelah kita dah rancang, kita dah buat, kita dah jalankan, dan kita nilai balik apa yang kita dah buat, adakah dia bagus, adakah dia mencapai mission kita, mission statement kita. Katakan kalau ada sedikit kekurangan tu nanti di masa hadapan apa yang boleh dibaiki. Misi yang berbeza, okey? Misi yang berbeza. Sebagai contoh, biasanya ada juga case di mana seorang klien dia ambil beberapa caterer. Caterer A, sebagai contoh, caterer A akan menyediakan makanan lauk pengantin. Caterer B akan menyediakan dessert sebagai contoh, dessert. Caterer C mungkin dia akan menyelesaikan dari segi makanan Western. Contohnya ada chicken chop ke, lamb chop ke. So dia ada banyak caterer. Okey. Namun walaupun banyak caterer, setiap caterer ada misi masing-masing.
Caterer A tadi sebagai contoh dia menyediakan lauk pengantin. So misi utama dia adalah untuk memberikan lauk pengantin yang terbaik. Itu lauk pengantin. Untuk catering B pula dia nak menyediakan dessert yang terbaik. Itu misi untuk catering B. Misi untuk catering C pula adalah untuk menyediakan makanan western yang terbaik. Itu adalah misi untuk catering C. So daripada situ dia orang boleh pecahkan balik. Pecahkan daripada misi yang utama tu untuk objektif-objektif dia tu. Bila kita ada misi barulah kita boleh merancang. Kita dah ada objektif dan misi, barulah kita boleh merancang apa yang kita nak buat. Okey. Tidak jadi masalah jika satu event tu ada 2-3 caterer sebab setiap caterer mempunyai misi masing-masing. Okey. So bila dikumpulkan ke semua misi-misi tersebut, misi utamanya adalah caterer A campur misi catering B campur misi catering C. Last kali dia berbalik kepada satu, iaitu untuk memberikan event yang terbaik untuk kenduri kahwin itu. Okey. Alright. Seterusnya, formulating a catering plan. Okay, 5 required elements to be identified. Okay, 5 elemen yang perlu dikenal pasti. Okay, untuk kita buat catering plan. Okay, apa dia yang kelima-lima tersebut? Yang pertama adalah budget. Okay, budget ni penting. Okay, bila ada orang nak tempah, kita nak tempah catering, of course budget akan jadi soalan utama. Okay, berapa budget? Kita tak boleh nak sembang ataupun kita tak boleh nak plan. Kita tak boleh nak plan apa menu, kita tak boleh nak plan macam mana pergerakan event itu tanpa kita mengetahui bajet. Okey, kita kena tahu bajet sebab daripada bajet itu kita akan pecah-pecahkan. Okey, nak buat ni dengan kos dia berapa. Okey, dan berikutnya. Okey, yang kedua adalah menu. Okey, menu ni sangat-sangat penting, especially sebagai caterer. Okey, sebab daripada menu ni lah dia akan menentukan apa tugasan-tugasan yang perlu dilakukan. Okey, apakah peralatan yang diperlukan? Okey, apakah kemahiran staf yang diperlukan? Contoh, sebagai contoh, klien dia minta untuk dia punya event, untuk dia punya majlis, dia nak ada kambing golek sebagai contoh. Dan kambing golek, kambing yang kita panggang bukan kambing golek. Okey, dia request untuk buat yang itu. Tetapi kita dalam masa yang sama, kita sebagai caterer, kita tak ada kemahiran tu. Kita tak pandai nak buat benda tu. Okey, sama ada kita tak pandai ataupun mungkin kita pandai tapi kita tak ada peralatan. Sebab nak buat kambing golek tu dia kena ada peralatan dia tu yang nak golek tu. Okey. Yang kedua, okey, mungkin dia tak pandai nak buat. Yang kedua, tak ada equipment. Yang ketiga, mungkin staff dia yang tak pandai nak handle. Okey, sebab benda ni sebagai caterer, owner tak boleh lah nak buat semua kan. Mungkin owner tu dia tahu macam mana nak buat kambing golek tu. Mungkin dia ada peralatan tersebut. Tetapi staff yang bekerja tu tak pandai nak handle kambing golek tu pun tak boleh juga. So menu tu penting, okey. Seterusnya lokasi macam saya beritahu tadi, yang itu kita kena kenal pasti. Tak bolehlah kalau base kita di Penang, orang yang tempah tu ada di Johor, jadi tak berapa nak sesuai, okey. Ataupun mungkin dekat, okey. Mungkin dekat tapi tempat dia tu susah. Contohnya dia nak buat event dia dekat dalam hutan, dekat atas puncak gunung Titiwangsa sebagai contoh. Tak boleh lah, macam mana nak bawa barang-barang kan, macam mana kita nak setting tempat tu. Okey, right. Seterusnya adalah number of guests. Yang ini pun kita perlu tahu supaya kita nak tahu kalau kata nak buat ayam masak merah tadi, berapa ketul ayam kena ada kan. Katalah makan untuk 1000 orang. So berapa ketul ayamkah yang kita perlu sediakan untuk 1000 orang? Macam tu contohnya. Dan yang terakhir sekali, yang kelima adalah labor. Labor ni pekerja. Sama ada pekerja kita cukup tak untuk event tersebut kan.
Kadang-kadang kalau event yang besar perlukan pekerja yang lebih ramai. Kalau event yang kecil mungkin dia perlukan pekerja yang tidak begitu ramai. Dari segi skill of labor tu pun penting. Macam saya kata tadi, menu tu mungkin dah boleh dibuat, tetapi pekerja kita tidak ada skill untuk buat benda tu. Okey, dia tidak ada skill untuk buat satu benda tu. Okey, untuk yang berikutnya, okey, yang dia kata di sini, okey, transform initial catering proposal into objective ataupun benchmark. Okey. So yang ni kita proposal ni lah. Okey, yang ini adalah proposal. Okey. Kita transform proposal tu kepada objektif-objektif dan juga penanda aras. Benchmark ni penanda aras ya, penanda aras. Okey. Lepas tu yang ini barulah kita akan keluarkan objektif kita sendiri. Okey, caterers punya objektif. Alright. Bila kita nak buat objektif sebagai caterer, kita kena memenuhi kriteria inilah, ada dua yang paling penting. Okey, financial objektif. Dalam masa yang sama, kita nak guest kita ataupun klien kita berpuas hati. Okey, macam saya bagi tahu, kita sebagai penyedia catering, penyedia makanan, okey, orang berniaga mesti mau untung. Okey, yang membezakannya sama ada untung sikit ataupun untung banyak. Tapi kok mana pun tujuan orang berniaga adalah untuk untung. Okey. Jadi asalkan dia memenuhi financial objektif, okey, ikutlah. Katakanlah untuk event tu awak nak untung sebanyak 5,000, itu objektif awak lah. Okey, financial objektif. Dalam masa yang sama, kita nak untung 5,000 tu, kita tidak boleh lupakan juga customer satisfaction. Janganlah kita nak untung gila-gila, okey, kita nak untung 5,000 tapi kualiti makanan, kualiti servis kita tak boleh nak bagi yang terbaik kepada customer ataupun klien kita. Okey. Seterusnya, okey, formulating a catering plan. Okey. Budget, financial plan, parameters for each event, okay, tactical, single event, management tool. Okay, tak apa, kita tengok yang event plan blueprint ni. So dia ada banyak ya kat sini, dia ada banyak dibagi, okay, dia punya tips lah, kita panggil tips tips-tips yang kita perlu jawab diri kita sendiri. Kita sebagai caterer ni, soalan-soalan kita perlu jawab kepada diri kita sendiri. Okay. What is the profit objective for this event? Contohnya objektif yang saya bagi tahu tadi, untuk event ini kita nak untung sebanyak RM5,000. Okey, daripada keseluruhan bayaran tu kita nak untung RM5,000. Okey. Will the client be able, okey, adakah klien tu dia mampu untuk bayar kita? Okey, adakah dia bersetuju dengan harga yang kita berikan? Okey. Berapakah kos untuk pekerja, okey, berapakah kos untuk makanan dan juga penghasilan makanan, okey, apakah perlukan additional equipment, okey, kadang-kadang macam saya bagi tahu tadi, contoh kita nak buat kambing golek tadi tu, mungkin kita tak ada peralatan untuk menggolek kambing tersebut, tetapi bukan kata kita tak boleh nak buat, boleh buat. Kita boleh sewa alat untuk kambing golek tu daripada, mungkin kita ada kawan-kawan caterer yang lain. Kawan kita tu ada alat tersebut, so kita boleh sewakan. Okey, bila kita sewa, kita kena kira sekali lah kos untuk sewa tu berapa. Lepas tu kalau kita buat benda tu, berapakah keuntungan yang kita boleh dapat. Okey, dalam masa kita bayar sewa pada kawan kita tu, kita pun kena ada untung juga. Okey. Alright, apakah transportation yang diperlukan? Okey, kalau perlukan transport, contohnya kalau nak buat OCS, okey, outside catering tu, outside catering service, OCS tu, dia perlukan kenderaan apa? Adakah cukup sekadar kereta? Adakah cukup sekadar van? Ataupun adakah kita perlu pakai lori? Kalau lori, adakah kita ada lori sendiri? Ataupun kita perlu sewa lori? Semua tu kita kena take into account. Kita kena ambil kira. Okey. Lepas tu dia kata insurance, okey, ada setengah-setengah professional caterer
dia memang kena fikirlah insurans, coverage, okey. Dari segi coverage pekerja, okey, kalau kemalangan berlaku kepada pekerja, okey, ataupun kemalangan berlaku kepada customer kita, yang itu pun kita kena fikirkan. Okey. Lepas tu, okey, bila berniaga, kita kena fikirkan kesemuanya sekali, kos-kos yang terlibat. Okey. Yang ini saya suka share dengan anda. Saya suka nak ingatkan anda sebab saya percaya mungkin ada di antara anda yang akan menjadi peniaga, mungkin peniaga makanan nanti. Okey. Bila kita berniaga, okey, berniaga makanan lah sebagai contoh, kita kena fikirkan keseluruhannya secara menyeluruh. Okey, kadang-kadang saya bagi contoh macam ni. Awak nak berniaga nasi ayam sebagai contoh. Okey. Awak kira-kira kos untuk buat nasi ayam tu, awak dah kira dia punya beras, dia punya beras, dia punya stok ayam, dia punya bahan-bahan untuk buat nasi ayam tu, awak kira kos dia RM2 sebagai contoh. Okey, awak kira kos dia RM2. Lepas tu awak kata, okeylah, kos dia RM2, kita jual RM3 lah. So kita dapat untung RM1. Sebagai contoh macam tu. Ini banyak yang terjadi. Okey, ini banyak yang terjadi. Kos RM2 tu adalah food cost. Anda kena ingat, itu adalah food cost. Okey. Dia ada kos-kos yang lain yang anda kena ambil kira. Okey, sebagai contoh, anda dah masak-masak, anda dah kira dah kos untuk bahan-bahan mentah itu RM2. Sekali kos untuk packaging. Anda tak masukkan sekali kos untuk sewa tempat kalau perlukan tempat untuk jual. Anda tak kira lagi kos untuk kalau ada pekerja nak kena bayar pekerja. Anda tak kira lagi kos untuk kalau nak kalau awak masak pakai gas, kos untuk gas. Kalau pakai elektrik, kos untuk elektrik. So semua tu perbelanjaan-perbelanjaan yang tersembunyi selain daripada food cost tu tadi. Sebab itulah banyak yang berniaga bila tak fikirkan kos tu secara menyeluruh, lama kelamaan perniagaan tu tak tahan lama. Sebab sebenarnya bila macam tu awak berniaga dalam keadaan awak rugi, dia tak untung. Okey, konon-konon yang asalnya kita nak untung RM1, tapi sebenarnya tak cukup pun nak cover. Yang kita jangkakan untung RM1 tu sebenarnya tak cukup pun nak cover kos-kos yang lain, packaging cost, electricity cost, labor cost, okey, dan benda-benda yang lain. So bila kita nak berniaga ni kena fikir secara menyeluruh. Okey, otak tu kena banyak bergerak, kena banyak jangkakan what if tu tadi. Apa yang tak termasuk. Jika ini berlaku, apa yang kita kena buat? Apa plan kita? Pertama sekali anda kena faham apakah maksud kos. Okey. Kos tu adalah sesuatu yang anda perlu keluarkan duit. Okey, anda perlu keluarkan duit untuk menghasilkan satu produk itu. Okey. Alright, kalau anda belajar F&B cost control, okey, food and beverage cost control, okey, dia ada cerita kan? Dia ada cerita overhead cost, lepas tu dia ada variable cost, lepas tu dia ada fixed cost. Jenis-jenis cost ni dia berbeza-beza. Okey. Tapi apa yang saya nak bagi tahu adalah maksud cost itu adalah di mana anda perlu keluarkan duit untuk menghasilkan sesuatu produk itu. Kalau servis-servis lah, kalau produk-produk lah. Okey. Jadi macam saya kata tadi, untuk menghasilkan satu produk nasi ayam tu tadi, apakah kos yang terlibat? Itulah kos-kos semua yang terlibat tu. Dari segi kos, food cost dia, ingredient, okey, untuk beli ingredient kita kena keluar duit untuk beli ingredient, okey. Bila kita nak masak nasi tu kita perlukan gas sebagai contoh. Kita perlukan gas nak goreng ayam ke apa ke contohnya kita perlukan gas. Okey, yang itu pun kos juga. Katakan kalau gas tu tak ada, boleh masak? Tak boleh masak. So kalau nak ada gas kita kena beli gas. Okey. Sama juga macam elektrik. Contohnya awak nak roasted chicken untuk nasi ayam tu pakai oven elektrik. Okey. Elektrik tu dia adalah kos awak. Okey. Sebab kalau tak ada elektrik, macam mana nak buat roasted chicken menggunakan oven elektrik tu? So yang itu pun kena bayar.
Alright. Packaging cost. Okay, packaging cost, awak kena sediakan packaging. Sebagai contoh, awak nak buat nasi ayam tu dalam bentuk dia pack. Okay. Kalau awak tak beli packaging, macam mana nak letak makanan tu? So itulah cost dalam erti kata anda kena keluarkan duit untuk menghasilkan produk itu. Sampailah produk tu boleh dijual. Dan kos yang terlibat tu macam saya beritahu tadi, dia ada banyak jenis. Okey. Kalau anda belajar F&B cost control, anda yang saya ingatlah sedikit, kita ada overhead cost, kita ada labor cost. Semua benda tu kita kena ambil kira. Cost tu di mana kita perlu keluarkan duit untuk menghasilkan satu produk tu. Apa-apa sahaja yang kita kena keluar duit, itu termasuk dalam kita punya cost. Jadi ada setengah orang tu dia tak fikirkan cost additional cost ataupun hidden cost tu. Okey, itulah yang terjadi. Food cost adalah sebahagian daripada keseluruhan cost. Okey, tapi kebanyakan orang hanya fikirkan food cost sahaja. Okey, kos-kos untuk bahan-bahan mentah tanpa memikirkan kos-kos elektrisiti, gas, labor cost, okey, sewa kedai sebagai contoh. Dia lupa nak kira yang tu. Sebab itulah tak boleh buat keuntungan. Okey. Menu, a tactical plan. Okay, the most important factor in overall catering plan. So dia sangat-sangat penting kita kena tahu menu apa yang kita nak hasilkan. Okay, budgetary objective based on menu. Okay, so factors to be considered ada banyak lah kat sini. Okay, yang ini anda boleh bacalah satu-satu. Okay, dia ada yang penting-penting ni. Okay, objective become operational task. Okay, macam yang kita tengok tadi, kalau anda masih ingat lagi, kita punya macam mana sequence of planning yang saya dah tunjuk start daripada mission statement tu. Okay, mission statement, lepas tu jadi objektif, daripada objektif dia jadi kepada task, daripada task dia akan jadi bundle task, lepas tu kita delegate. Okay, benda-benda tu. So daripada objektif yang kita dah dapat tu tadi untuk mencapai mission tu, objektif tu pula kita pecahkan kepada operational task, tugasan-tugasan operasi. Okay, so dia kata those singular activities that must be executed to accomplish an objective. Okay, aktiviti-aktiviti yang perlu dijalankan untuk mencapai objektif. Kita ada banyak objektif kan, so katakan objektif yang pertama dia adalah apa. So di bawah tu ada tugasan-tugasan yang perlu dilakukan untuk mencapai objektif tersebut. Okey. Individual task apabila digabungkan, okey, task-task individu apabila digabungkan dia akan jadi job. Okey. So job tu kita akan ada, bila dah ada job tu dia akan jadi job list. Okey. Daripada job list ni pula, barulah seorang caterer tu boleh mengenal pasti berapa ramai pekerja yang diperlukan untuk melaksanakan setiap job itu. Okey. Bagus sebenarnya kalau anda faham benda ni, sebab anda boleh rangka, anda boleh rancang berapa ramai pekerja yang diperlukan untuk buat satu-satu event tu. Okey. Sebab tu kalau sebagai seorang pekerja ataupun majikan, sebagai seorang majikan, okey. Sebagai seorang majikan, kita akan ada pekerja catering lah, kita cerita pasal majikan catering, okey. So majikan catering biasanya dia akan ada permanent staff, okey, dan juga part-time staff. Yang permanent staff dia biasanya tak ramai, okey. Katakan dalam satu syarikat catering ni, permanent staff dia cuma 2-3 orang sahaja. Ini memang yang tetap lah. Okey, kemudian dia ada part-time staff. Okey, part-time staff ni berapa ramai yang perlu diambilnya? Inilah dia. Berdasarkan job list yang telah dihasilkan. Berdasarkan operational task yang kita telah gabungkan. Okey, delegation. Delegation ni dividing task ataupun job to management team members, supervisor, then they assign to employees. Okay, every team members are important and they should play their roles. Delegation ni dalam bahasa Melayunya adalah pembahagian tugas, pengagihan tugas.
Okay, delegate. Kita delegate tu maksudnya kita agihkan tugas. Okay, so bila kita dah ada job-job yang kita dah tentukan, so kita agih-agihkan job tersebut mengikut pekerja yang kita dah tentukan. So pekerja ni akan laksanakan tugasan yang telah diberikan. Okay. Implementation of the plan. Okay. A key catering management. Okay, a key catering management task is the careful coordination of the front of the house and the back of the house. So kita kena coordinate back of the house dan juga front of the house. Saya harap anda fahamlah back of the house tu apa, front of the house tu apa. Okay, right. Post-event meeting. Okay, when the event is over, performance evaluation based on predetermined objective closes the planning sequence. Okay, tujuannya okay. Post-event meeting ni adalah perjumpaan ataupun meeting yang kita buat selepas habisnya sesuatu event. Okay, kenapa pentingnya kita perlu adakan mesyuarat ataupun meeting setelah habis sesuatu event? Macam saya bagi tahu tadi, dia adalah untuk penambahbaikan di masa akan datang. Bila dalam meeting tu baru kita tahu, okay, contohnya peti ais rosak. Okay, sebab tu makanan tak tahan lama. Okay, puncanya adalah makanan tak tahan lama ataupun makanan basi sebagai contoh, kan? Masa dalam meeting tu kita cakap, oh makanan ni tak tahan lama lah. Makanan ni tak tahan lama, dia mudah basi. Okay, so kita identify the problem. Kenapa makanan tu dia mudah rosak? Kenapa dia cepat basi? Mungkin disebabkan masa penyimpanan tu dia suhu penyimpanan tak sampai, tak sejuk, tak cukup sejuk. Okey, tak cukup sejuk ni pula sebab apa? Disebabkan oleh peti ais rosak. Okey, so bila peti ais rosak, apa yang perlu dilakukan? Peti ais rosak sama ada kita perlu baiki peti ais tersebut ataupun beli yang baru. Contohnya macam tu lah. Okey, so bila dah ada peti ais yang baru ni, nanti bila kita ada event yang lain, so makanan yang cepat rosak tu dia tak rosak dah lah. Macam tu. Itu yang dikatakan untuk penambahbaikan yang berterusan. Okay, flexibility of plan. Okay, alright. Yang ini pun penting. Okay, kena fleksibel Kita kena fleksibel. Biasalah kita deal dengan orang. Kita sebagai caterer ni kita deal dengan orang. Okay. Saya tak pernah dengar lagi sebagai seorang caterer kita deal dengan lembu, kita deal dengan monyet, tak ada. Kita akan deal dengan orang. Okay. So bila kita deal dengan orang sebagai klien kita, orang ni seperti mana yang kita tahu pelbagai karenah, okay, pelbagai personality, pelbagai cara. So kita kena cuba, we have to try our best to make our plan as flexible as possible. Okay, kita kena pastikan plan yang kita rancang ni dia fleksibel. Okay, sebab biasalah kadang-kadang dekat-dekat hari event tu klien kita telefon, dia kata, oh boleh tak yang saya dah tempah tu, okay, saya dah tempah nak buat ayam masak merah, tak jadilah nak buat ayam masak merah, kita tukarlah buat daging masak hitam. Selagi mana kita boleh ikut, kita ikut. Okay. Katakan kalau dah tak boleh nak ikut, contohnya ayam tu dah beli, ayam tu dah siap perap atau apa semua, yang kalau kita tak boleh ikut tu, kita kena explain lah kenapa kita tak boleh ikut. Tetapi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah last minute change tu biasa berlaku. Okay. Klien dia akan berubah-ubah fikiran. Okay. Selagi mana event dia belum sampai pada hari tersebut, dia akan berubah fikiran dia. Okay. Sebab itulah kita kena, sebagai caterer, we must anticipate changes and have contingency plan. Kita kena, ada setengah-setengah tu kita boleh jangka. Okay, kita boleh jangka. Okay. Alright. Dan kita kena ada contingency plan. Okay. Perancangan ni lah, contingency lah. Okay. Control features. Okay. Alright. Ini adalah cara kita untuk kawalan, okay, untuk mengawal. So controlling cost, okay, control set standards dan control of labor. Okay, staff and planning. Right. Key personnel must be well trained.
Okay, key personnel. Apa yang dimaksudkan dengan key personnel? Dalam kita punya organisasi catering, biasanya kita akan ada orang-orang yang key person. Okay, key person ni orang yang kita boleh harap lah. Mungkin dia sebagai supervisor ataupun dia sebagai captain. Okay, so itulah dia key personnel. Key personnel kita ni kita kena train dia betul-betul. Okay, sebab bila kita train dia betul-betul, dia akan memudahkan kerja kita di kemudian hari. Okay, so kita dah kurang lah untuk pekerja-pekerja yang lain. Okay, kita dah ada key personnel ni, dan key personnel ni dia akan jaga staff-staff lain di bawah ni. Kita pula di atas key personnel tu. Kalau key personnel ni kita dah train dia betul-betul, kita dah boleh harap, so dia akan jaga staff-staff di bawah dia. Dalam masa yang sama dia memudahkan kerja kita ni nanti. Okay. Employees are considered as ambassador, betul. Okay, pekerja adalah dianggap sebagai duta. Okay. Pekerja kita apabila dia bertemu dengan klien nanti, contohnya dia sebagai waiter ataupun dia sebagai tukang masak ataupun apa sekalipun, pekerja kita adalah image kita. Katakan kalau pekerja kita baik, so image syarikat kita akan baiklah. Kalau pekerja kita tu dia tak baik, maka akan buruklah image syarikat kita. Okay. Plan number of employee needed for certain event. Okay. Must look and act professionally, pleasant to guests. Okay. So kita punya pekerja kena nampak profesional dan pleasant to guests. Bila customer ataupun guest tu dia tengok, dia rasa selesa, dia rasa seronok tengok pekerja kita. Okey, seterusnya barriers to planning. Okey, apakah yang menghalang, penghalang kepada macam mana kita nak rancang ni? Penghalang kepada perancangan. Okey. Dia ada dua dia bagikan kat sini. Yang pertama adalah operational barriers, okey. Yang pertama operational barriers dan yang kedua adalah human resource ataupun communication barrier. Okey, operational barrier, apa dia? Human error. Ini biasa. Macam saya cakap tadi, manusia ni memang tak lari daripada kesilapan. So akan ada human error. Kita bagi tahu dekat pekerja kita suruh potong ayam macam ni. Dia potong ayam macam ni. Kita suruh dia marinate dengan bahan ni. Dia marinate dengan bahan satu lagi. So tu human error lah. Okey. Kemudian accident. Okey, ini kita tak jangka lah. Kalau accident kemalangan. Okey. Tiba-tiba masa tengah-tengah masak tu tertumpah pula seperiuk kari. Okey. Benda-benda yang kita tak jangka. Okey. Time constraint dari segi masa. Okey. Masa dah semakin hampir untuk event kita. So kita rasa tekanan masa tu makin ni. Sedangkan banyak lagi tugasan-tugasan yang belum selesai. Okey, so time constraint. Dan yang terakhir adalah natural disaster. Okey, ini kita tak boleh nak elak lah. Sama juga macam accident. So natural disaster. Tiba-tiba pula gempa bumi. Tapi alhamdulillah kita kat Malaysia ni tak ada gempa bumi. Okey, banjir lah sebagai contoh. Kita dah plan nak buat catering tu minggu depan. Tiba-tiba esok lusa banjir pula. Okey, habis hanyut semua. Kedai-kedai kita semua hanyut, tenggelam di banjir. Yang tu kita tak boleh nak jangka. So kesemua yang ni tadi yang saya sebut ni tadi termasuk dalam barrier yang operational ni. Okey. Untuk yang kedua, human resource ataupun communication barrier. Okey, employees forget element of well thought plan. Pekerja kita dah bagi tahu kat dia, okey, plan untuk buat ni harus diselesaikan pada sekian tarikh, perlu dibuat dengan cara begini. Pekerja tu tak ingat. Okey. Dia tak ingat. So itulah dia. Okey. Yang kedua adalah lack of communication. Okey, katalah kita sebagai satu organisasi ataupun kita sebagai caterer yang ada ramai pekerja di bawah, kita dah bagi tugas dekat, macam tadi kita bagi tugas dekat Malay chef. Kita dah bagi tugas dekat Western chef.
kita dah bagi tugas dekat pastry chef. Tetapi among their self ni, di antara mereka sesama dia orang ni, mungkin ada yang bergaduh. Okey? Mungkin ada yang bergaduh. Jadinya yang Malay ni dia bergaduh dengan pastry, yang pastry bergaduh dengan western. So dia kata lack of communication. Mungkin yang ini nak minta tolong yang ini nak minta tolong yang ini, tapi disebabkan oleh sesama dia orang ni bergaduh, tak boleh nak hasilkan makanan tersebut dalam kualiti yang terbaik. So lack of communication. Okey, dia tak berkomunikasi. Contoh komunikasi ni satu lagi contohnya, okey, kita perlukan untuk ayam masak merah untuk 1000 orang makan, jadi kita perlukan 1000 ketul ayam. Sepatutnya dia bagi tahu dekat staff dia 1000 ketul ayam. Tapi dia tak bagi tahu. Dia kata okey, kita nak buat ayam masak merah. Itu je. Dia tak bagi tahu pun untuk berapa ramai, untuk berapa ketul ayam, dia tak bagi tahu. So yang itulah communication, lack of communication. Mungkin dia tak nak, dia berat mulut nak cakap. Okay, dia tak communicate maklumat yang penting tu kepada staff dia. Dalam management, okay, kena ingat bila kita cakap management tu, dia akan melibatkan elemen-elemen. Element of planning, element of organizing, element of leading ataupun leadership, dan terakhir sekali controlling. So POLC. Management, ingat 4 benda ni. Bila sebut manage, 4 benda ni. So untuk yang pertama ni planning lah. Apa yang kita belajar pada hari ini adalah planning. Planning sequence, kan? Okay, planning sequence. Kalau anda masih ingat yang saya tunjuk tadi tu, dia ada mission statement, kan? Kemudian dia ada objektif. Daripada objektif dia bahagikan kepada task. Daripada task kita bundle the task. Bila kita dah bundle, kita akan delegate, okay, delegation. Lepas bila kita dah delegate, kita execution, kita menjalankan task tersebut. Lepas dah execute, kita akan evaluate. Okay, itulah dia benda yang anda kena ingat. Sequence itu anda boleh ambil dan boleh jadikan dia dalam aplikasi harian. Katakan kalau anda ada mission untuk belajar pun boleh guna macam tu juga. Kita boleh aplikasikan benda tu dalam kehidupan harian kita sebenarnya. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Jaga diri masing-masing. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.